من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقني فهما اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بخير آمين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتنادش في الدنيا والتباخد والتحاسد حتى يكون البقي أو كما قال رواه الإمام ابن ماجه ومن الإمام الحاكم. Hormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kasih sayang Allah yang masih memanjangkan umur kita. Moga-moga dengan asbab Allah panjangkan umur, yang pertama terusnya kita taat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kedua moga-moga dengan asbab Allah panjangkan umur juga menjadikan asbab untuk kita perbanyakkan mencari bekal pada amal salih wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata yang amal salih yang akan kita bawa untuk bertemu pada jalan akhirat. Yang kata amal salih ni bukan satu optimizer, dia bukan satu pilihan kat atas kita, mau tak mau kena buat. Dan di atas jalan yang sukar nak lalu adalah jalan mujahadah. Nak beramal tu Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Yang terakhir itu Nabi kata apa? Yang pertama Nabi kata, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu seperti mana yang kamu nak hidup, tapi kamu akan mati. Yang kedua Nabi sebut apa kepada kita? "Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu." Mufarighah. Maksudnya apa? Sayanglah apa yang kita nak sayang, cinta apa cinta, tapi kita ingat kita akan berpisah dengannya. Mufarighah. Kita dah sebut mufarighah dalam sembahyang, mufarighah tu berpisah daripada sesuatu. Kita sembahyang dengan imam, dia tengok imam buat benda tak betul, contoh meninggalkan salah satu rukun pun sudah cukup untuk kita mufarighah dengan dia, wajib. Kalau kita ikut, maka sekali dengan kita tanggung pada perbuatan dosa sebab tidak sah. Maka mufarighu, kita akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Nabi kata lagi, buatlah apa yang kamu nak buat, tetapi kamu ingat kamu akan dihitung dan ditanya balik ke atas perbuatan kita. Maka mau tak mau kena buat juga. Amal soleh ni mau tak mau kena ada. Sebab itulah satu bekal yang akan kita bawa dan tak ada badal lain. Dan moga-moga tuan-tuan, salah satunya pada perhimpunan kita malam ni, Allah jadikan sebagai satu bekalan yang akan kita bawa sebagai satu persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum i'tikaf, sama-sama i'tikaf, moga-moga memberikan penambahan dari segi amal kita insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga memberikan manfaat pada saya yang bercakap dan tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita boleh buka dalam Sahih Imam Muslim, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Sahih Imam Muslim fil bayan al-kabair, pada bab dosa-dosa besar. Kabair ni dosa-dosa besar. Kabir, kita belajar kabir itu mufrad, maksudnya besar saja. Tapi kalau kita tengok kabair, maksud banyak dosa-dosa besar. Dan kalau kita buka dalam kitab 40 hadis akhir zaman, maka kita akan jumpa banyak dah dosa-dosa besar ni. Di antaranya Nabi sebut, "Sayusibu ummati da'ul ummami ya Rasulullah wa ma da'ul ummi al-ashar wal batar wat takatsur wat tanajus fi dunya wat tabakhur wat tahassud hatta yakun al-baqi." Nabi sebut 6. Orang yang ada hasad dengki, orang yang suka jadi batu api, orang yang jenis tak ada bekal langsung, orang yang berseronok-seronok sangat atas muka bumi, orang yang makan daripada harta yang haram, itu dosa besar lah. Tambah lagi dalam hadis yang menceritakan 15 tentang perbuatan dosa besar. Tambah lagi dalam kitab 40 hadis akhir zaman tu, Syekh Fahmi Zamzam diambil pula 10 hadis yang apabila kita buat 10 perbuatan dosa besar yang kalau kita buat Allah akan segerakan kiamat kepada kita. Jadi kalau nak bincang bab kabair, nak cerita bab dosa-dosa besar ni berlambak, pakai tak habis nak bincang.
Tetapi kita mengambil insya-Allah malam ni kita baca satu yang mungkin agak sinonim, yang agak dekat dengan masyarakat yang kita dok buat. Yang mungkin kalau kita sebut lagi pun mungkin dengan saya pun ada benda yang saya kena betulkan balik, tuan-tuan yang dengar pun kita kena betulkan balik. Ya, kita tidak tujukan kepada siapa-siapa, tapi kita membetulkan diri sendiri. Itulah hadaf kita nak belajar ni untuk apa? Bukan kita nak berdebat dengan orang. Belajar ni bukan nak tunjuk kata kita pandai pada orang tak. Kita pun ada benda yang kita tak kerti. Hang pandai lah cara mana pun hang cekap, cara mana pun ada satu masa kalau Allah nak bagi jam juga. Mengapa ni tuan-tuan? Allahu Rabbi, kadang-kadang tengok kulit ke kulit tu ingat. Tapi main untuk dia nak menterjemah dalam bahasa untuk dia cakap, kadang-kadang tak boleh. Ada orang yang boleh cakap tapi dia tak boleh nak menulis, macam-macam lah. Allah nak tunjuk kata ada barang yang kita tak erti. Dalam duk reti tu tuan-tuan, balik cek balik. Zaman muda kita ada benda yang kita tak reti, tapi sebab apa Allah kita reti? Sebab Allah masukkan ilmu tersebut pada kita. Jadi jangan sombong. Allah boleh tarik bila-bila masa tuan-tuan. Bila-bila masa kita boleh tengok ada orang yang dulu time muda je hebat, tapi di tua harinya tuan-tuan Allah tarik, nyanyok pun ada. Padahal Denny ni dulu masya-Allah tuan-tuan, apa yang dia tak boleh. Hang sembang buat apa pun dia boleh sembang. Kita sembang bab kereta, dia boleh sembang bab kereta, sembang bab bengai, boleh sembang bab bengai, sembang hobi bab tahan burung, dia boleh tahan burung. Tapi mai mungkin satu umur yang Allah tarik balik benda tu tuan-tuan, tak boleh cakap apa dah. Anak pun tak kenal. Anak mai nak tengok nak salam dengan dia, dia kata siapa dia ni? Anak pun tak kenal. Allah nak tunjuk kata ada manusia yang Allah jadikan macam tu. Maka jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kepada kita banyak kita bermuhasabah, walaupun pada barang yang waktu tu mungkin kita nampak lebih pada orang. Kita duduk dalam kawasan tu, kita lah nampak mungkin yang paling ni sikit pun, tapi fikir balik mungkin lebih aku ni di mata manusia saja, di sisi Allah tu belum tentu. Betul Nabi ajar apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam kitab, tuan boleh cari dalam kitab Ayyuhal Walad sebut hadis ni. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsuhu, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijaksana ni, kata Nabi, man dana nafsuhu, pada diri dia tu mesti ada satu benda, banyak muhasabah diri. Tak ada jalan lain tuan-tuan. Karena untuk dapat iktiraf pengiktirafan Nabi, banyak muhasabah diri. Samalah saya bercakap di depan pun sama-sama insya-Allah. Yang salah kita betulkan, yang dah betul kita tambah baik lagi insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW dari Imam Allahumma salli an Abi Bakr Abdurrahman ibnu Bakrah, seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdurrahman ibni Al-Bakrah. Allahumma salli alaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Abdurrahman ibn Bakrah ni, dia kata waktu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat depa ni, ala unabbiukum, mahukah aku kabarkan kepada kamu? Atau bahasa kita panggil apa? Nak aku cerita kat hangpa macam itulah lebih kurang. Terjemahan ala unabbiukum ni, kita nak deliver something ke orang, kita nak habaq something ke orang. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Nak tak, mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Oh, hak ni lagi. Dosa besar tu satu pasal dah. Tapi dalam dosa besar tu Nabi kata ada yang bi akbaril. Akbar ni apa? Isim tafdil. Kalau kita mengaji nahwu isim tafdil ni isim yang nak cerita bab apa? Benda yang paling tinggi dia lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil better, yang lebih baik. Kita nak belajar fadlun ni maksud apa? Bagus, elok. Tapi bila kita gunakan dengan bahasa afdal, kita ada 10 orang dalam kita pergi mata ni, dia ada 10 orang berhenti di RNR, maka waktu tu kita akan cari kawan yang paling afdal untuk naik jadi liman. Nak jadi imam, kita tak ambil ikut teradak kita, tengok dia ni biar dia naik, dah kita akan memilih yang paling afdal. Apa maksud dia? Kita dah guna dah bahasa ni, isim tafdil ni dah guna dah. Kita akan cari orang yang paling dalam kalangan kita tu. Kalau dalam bab solat mungkin dia bacaan dah paling elok sikit, atau dia ni nampak macam warak sikit, atau pakaian dia paling afdal, paling baik sikit. Hak kita ni seluar cari kot no, seluar 3-4 hari dah pakai, kencing 10 kali duk biri dah tak tentu dah ni, memang dah silap tak suci dah seluar tu. Kita duk tengok dia ni, hang ni sakan sikit cara ni, nampak serlum jubah walaupun ta'lim kan, tapi dari segi pakaian nampak dia afdal, maka kita akan tolak dia. Nah tu afdal. Kita dah guna isim tafdil ni banyak kali dah, banyak tempat dah kita dah guna, cuma kadang-kadang tak faham dari segi istilah saja. Jadi bi akbari, akbar ni apa dah? Yang paling besar sekali. Kalau kabir maksudnya besar biasanya. Kita duk dengar dalam azan setiap hari, kita duk dengar ni, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, akbar tu Allah Maha besar. Maksudnya ada lagi yang lebih besar pada Allah? Tak ada dah. Tak ada dah. Nah, Allah lah yang Maha besar. Besarnya Allah wallahu a'lam bissawab, kita tak tahu.
Tidak boleh kita nak meletakkan besar Allah ni besar pada bumi, dia besar alam semesta, kita tak tahu besar mana. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah zahirkan nanti di syurga, kita nampak boleh tengoklah besar mana. Tapi pada barang dunia untuk kita nisbahkan pada satu benda tak boleh. Khasat akidah kita bila kita mensifatkan Allah pada, contoh kita kata bumi ni besar tak besar, Allah besar tak besar, maka Allah 2 kali ganda besar pada bumi, maka khasat akidah waktu tu. Jangan buat besar. Bab tauhid ni dia bersabit dengan isu benda-benda yang disebut sebagai akidah. Kalau kita salah mengeluarkan contoh, kita salah sebut contoh dari segi hukum, tak apa, dosa mungkin dapat. Tapi tuan-tuan, setidak-tidaknya dia tidak merosakkan akidah. Tapi kalau bab akidah jangan buat main. Jangan buat main. Tak boleh kita mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar mana jisim apa tak boleh. Sebab kita tak tahu. Yang kata Allah Maha Besar yang kita dengar setiap hari ni, maka besarnya Allah wallahu a'lam bissawab. Itu yang boleh abang. Tak tahu senisbah besar mana tu tak boleh kita nak sebut. Cuma bila sebut akbar, tafdilnya besar, terlalu besar. Maka bi akbaril ni dengan isim tafdil nak mengatakan dalam perbuatan dosa besar tu sendiri ada yang paling besar. Beratus dosa besar. Kita tengok orang yang mendedahkan orang yang khibah, yakni bercakap buruk pasal orang yang memfitnah, orang yang mengumpat, orang yang buhtan, orang yang mana berzina. Banyaklah dosa besar kalau nak bincang tak habis. Tapi dalam semua dosa besar ni tuan-tuan, ada yang tu ayah macam ni. Ayah anda ada, siap kawasan ada, tapi tu ayah tak ramai. Dia macam itulah, nak kata dia ni dia tak banyak, tapi dia ada. Dan kita dok buat, yang ni masalah dia. Jadi tuan-tuan, moga-moga memberikan manfaat. Maka Nabi kata, bi akbaril kabair, yang kata dosa besar yang paling besar ni ada 3. Salasah. Dari riwayat yang lain ada banyak juga, tapi kita ambil yang ada sahih Imam Muslim pun tak ada masalah. Dah banyak dah yang kita cek balik, nanti kena dengan kita balik. Kona pi kona mai hadilah kena dengan kita. Dan bersabit dengan peristiwa benda-benda yang berlaku mutaakhir ni insya-Allah. Jadi yang pertama bila Nabi sebut macam tu para sahabat mesti dengar. Depa ternanti-nanti apa yang Nabi nak cerita kat depa, masya-Allah tabarakallah. Jaga beringat akhir zaman ni banyak benda ni. Yang pertama kata Nabi SAW yang disebut sebagai bi akbaril dosa yang paling besar ni, kata Nabi al-isyraqu billah. Yakni banyaknya manusia yang hidupnya dalam keadaan melakukan pada perbuatan dosa besar yang pertama, yakni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab syirik ni tuan-tuan, di antara dalam Quran sendiri banyak mengulangi ayat ni. Tuan-tuan boleh bagaimana pesan Luqmanul Hakim. Luqman Hakim pesan kepada anak dia dalam ayat yang bermula daripada muka surat kedua daripada surah Al-Luqman. La tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diulang. Mak Abah kata bila benda yang diulang ni, maksudnya benda tu dia panggil, bahasa kita panggil priority ya. Maksudnya benda yang diberikan keutamaan. Kita dok pesan kat anak kita tuan-tuan, kalau balik rumah kita pesan kat dia, hang nak balik rumah mesti sebelum pukul 7 kena ada dekat rumah. Besok pun pesan juga, lusa pun pesan juga. Padahal bukan dia tak tahu, tapi sebab apa kita pesan? Sebab kita nak abad kat dia, kata apa yang kita nak abad dia tu penting. Sampai dia kadang-kadang orang tahu dah. Kata pak aku ni kalau jumpa aku ya mesti pesan nak ni punya. Kalau ngamak duk lari kereta tak ada betul nak cerita, melainkan hanya mesti pesan untuk aku balik sebelum ke 7. Padahal kita tahu dah, tapi nak abad kata pentingnya benda tu, keutamaannya tuan-tuan. Allahu Rabbi. Sebab tu dalam bab dosa syirik ni tuan-tuan, kalau kita buka khutbah Nabi yang terakhir di Arafah. Khutbah Nabi yang terakhir di Arafah sebelum Nabi wafat. Waktu ni tuan-tuan bila Nabi sebut dalam khutbah tu, telah aku sempurnakan kepada kamu yakni Islam apa semua, para sahabat ni pakat duk riau. Riau ni sesungguh-sungguh riau lah, menangis yang betul-betul menangis. Pakat beremosi habis sebab daripada perkataan Nabi tu depa dapat tahu dah, dapat faham dah kata Nabi SAW bakal meninggalkan mereka. Nabi tak sebut dah secara directly, tapi dengan daripada balaghah yang Nabi sampaikan tu, depa dah boleh dapat dah kata Nabi nak wafat dah dengan cara ni. Dan di antara sahabat yang lagi awal tahu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni masya-Allah tabarakallah, kita dah kenal dah. Ini di antara yang Nabi sebut. Nabi akhirah dalam hadis yang begitu banyak cerita tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu sebelum daripada tu lagi peristiwa, bagi kita buka dalam sirah bagaimana peristiwa korban yang berlaku sebelum Nabi wafat ni, lebih kurang setahun sebelum Nabi wafat, di Masjid Qamamah. Masjid Qamamah ni mana? Di belakang Masjid Nabawi. Kalau kita keluar daripada Babus Salam tu,
Babu salam tu lah ni pintu untuk kita masuk, untuk nak pergi ziarah Nabi, nak pergi makam Nabi, kita nak pergi ke Raudah, kita kena masuk pintu tu, wajib. Tak boleh masuk kot pintu belah tu. Pintu Jibril tu bila satu saja boleh masuk, Perdana Menteri. Tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan kena suruh Najib turun lah, tuan-tuan nak boleh masuk kot tu. Dia Perdana Menteri saja, timbalan ke apa tak boleh. Maksudnya orang yang berautoriti dalam negara sahaja yang dibenarkan masuk melalui pintu Jibril. Jadi kita akan sebelah tu. Bila keluar pintu sebelah tu, kita akan terus berjumpa dengan Bakhir. Jadi daripada pintu Babus Salam ni, kalau kita keluar ke belah kanan, kita akan nampak satu masjid yang kubah dia cantik juga di belakang. Keluar daripada Masjid Nabawi. Di situ merupakan Masjid Qamamah. Dia dekat dengan mihrab ataupun Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Qamamah ni dia special dia. Sebab apa? Di zaman Nabi SAW, salat Aidil Adha dan Aidil Fitri dilakukan dalam Masjid Qamamah ini. Dilakukan dalam masjid tu. Dan dalam peristiwa korban, buat dikorban di situ juga. Dalam satu riwayat sebut Nabi SAW pernah didatangkan dengan 100 ekor unta untuk dikorbankan. Nabi sembelih sekok sampai yang ke-63 Nabi berhenti. Sayyidina Umar bila tengok Nabi berhenti pada yang ke-63 ekor, dia riau selak dah. Sebab apa? Kasyafnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni bila dia tengok Nabi sampai 63 ekor dia berhenti, dia duk riau dah. Yang kata kasyafnya pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia tahu dah kata Nabi dah bagi dah petanda 63 ekor ni berarti 63 tahun saja nyawa Nabi SAW. Sahabat lain tak tahu, tapi dia tak abang lah, dia tak cerita. Tu kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bagi dekat dia. Dan jangan duk guna buah tu pula. Sekali kita tengok, kita teringat balik tu imam kita hari tu JK masjid hari tu sembelih berapa ekor? 2 ekor. Maksudnya 2 tahun lagi nak mati ni. Bukan. Kita tak sampai pentara macam tu. Tapi Nabi memberikan petanda yang macam tu dulu. Banyaklah. Kita tengok, sehingga kan di antara sahabat yang sangat terkesan antaranya Sayyidina Abu Bakar sini. Selepas Nabi wafat, dia duduk di sebelah makam Nabi maksudnya duduk di kawasan Raudah tu. Sayyidina Abu Bakar pegang lutut dia macam tu, duk panggil ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, sampai dia pensan. Bila jaga, dia buat itu juga, dia jaga semayang, dia tak mau makan dan sebagainya, sampai kan Masya Allah, tak rindu sangat entah macam tu. Sebab kita lah tuan-tuan yang suami, para suami dah, takat bini duk ada, kita boleh duk cakap kasar dengan mereka, bini duk ada, kita lebih kurang dengan mereka. Tapi cuba mereka tak ada, tengok tuan-tuan, selera tuan-tuan kita, Allah time tu buka saji, tengok apa pun tak ada, dia duk buat mengigau, dia jaga tengok, biasa balik ada makan, tiba-tiba balik tak ada makan. Tuan-tuan, nak lena klipok mata tak pejam, pusing kok lu tak boleh pusing, kok lu tak boleh pom, dia punggai bantai. Tuan-tuan tak paham. Time tu duk saja-saja pun boleh meleleh nak mata. Sebab apa? Rindu kat dia. Yang kata sahabat, yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat yang lain ni kasih dekat Nabi ni lebih daripada diri mereka lagi. Kalau kita buka dalam peristiwa tentang perang Uhud yang berlaku, sewaktu mana Nabi tercedera ni tuan-tuan ni, pakat duk mai keliling Nabi ni. Di antaranya seorang perempuan yang ditugaskan dia ni, tugas dia merawat tentera yang cedera, Nusaybah. Satu-satunya perempuan yang kita syahidah, orang perempuan yang syahid dalam peperangan Uhud. 69 lelaki, seorang yang perempuan. Itulah Nusaybah. Bila dia tengok dalam keadaan umat Islam yang duk mula kaluk ni, dia tengok Nabi cedera tuan-tuan, dia tak cakap banyak, dia pergi tahan diri dia tu, dia tuan-tuan macam tu. Sayang metara tu lah, kata bahasa kita nak panggil habis meta ni, sayang. Tak ada lah istilah untuk kita bahasakan lebih sayang pada tu, tak ada lah. Tak ada bahasa, orang dapat. Sebab tu banyak sahabat-sahabat yang selepas Nabi wafat berhijrah, mereka keluar daripada Madinah, cari tempat lain. Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke Mesir, Bilal bin Rabah ke Syam. Banyak sahabat-sahabat ni yang keluar sebab apa? Sa'id bin Waqqas pergi ke China lah bahasa ni. Makam beliau ada di Guangzhou. Sepakat keluar, tak ada nak tengok. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dia ni kena lapis bawah sikit. Lapis bawah lah. Abdullah bin Umar ni dalam perang Badar sebut dia ni kecil lagi. Pulun dia nak ikut ni tuan-tuan, sebutlah riwayat sampai dia ginjak kaki ni. Abdullah bin Umar ni, dia anak Sayyidina Umar, tapi Nabi tak kira, tak cukup, Nabi tak bagi pi. Pulun nak ikut juga dalam peperangan ni sampai ginjak kaki ni. Angkat tangan tu nak bagi nampak juga, tapi Nabi tak bagi. Berapa orang Nabi tolak termasuk Sayyidina Mu'az masuk. Waktu tu juga banyak budak-budak lain, sehinggalah waktu tu 2 orang budak terlepas, Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awiz. Kalau kita buka dalam Allahumma salli alaihi wasallam, boleh buka dalam
kitab Asy-Syifa, boleh buka dalam kitab Mu'jizat Rasulullah, boleh buka dalam kitab Sirah Nabawiyah yang menceritakan bagaimana matinya Abu Jahal. Dijatuhkan oleh siapa ni? Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awiz, berumur 13 dan 14 tahun. Mereka ni pun gagah. Bila Nabi tengok mereka budak-budak, Nabi suruh mereka balik dulu. Tapi mereka tak mau balik. Dia kata, ya Rasulullah, kami dah bersedia dah. Mereka tunjuk boleh memanah depan Nabi apa semua. Tuan-tuan, tu kata. Zaman Nabi, budak-budak pun kasihkan Nabi macam tu. InsyaAllah, tabarakallah, tu iman para sahabat ni, tuan. Allahu Rabbi. Sayyidina Abu Hurairah, kalau kita baca seorang sahabat yang masyhur dalam bidang hadis. Nama Islamnya Abdul Rahman Ibn Sakhar. Nama gelaran yang Nabi bagi dekat dia Abu Hurairah. Abu Hurairah tuan-tuan masuk Islam sebelum berlakunya perang Khaybar. Hari pertama masuk Islam, terus ada seruan jihad, dia tak cakap banyak, pergi berjihad terus. Hari pertama masuk Islam, tuan-tuan. Kalau kita, tuan-tuan, hari ni baru pergi daftar wataniah di camp depan sekolah Ibrahim. Baru isi borang apa semua, tak dan apa-apa, tengok rokok lepas panggil. Duk squad sedia, tuan-tuan, dia abang kat kita ni, sat lagi, terus siap-siap barang, balik telefon bini, terus abang kena pergi Bosnia. Oi, tuan-tuan, leceh. Abang tak jadi, abang dia. Kami main ni semua saja ya, nak daftar semua nak boleh helang, boleh seminggu sekali dapat. Tengok suruh pergi Syria terus, tuan. Oh, penat cara. Sayyidina Abu Hurairah hari ni masuk Islam, hari tu juga pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Khaybar, yang mana umat Islam menang dalam perang tersebut. Sebut perang Khaybar dengar macam dekat, tapi jom. Khaybar dengan Madinah, tuan-tuan, dekat 200 kilo. Allahu Rabbi. Bulan 12 hari tu pergi bawa jemaah, kami pergi ke Madain Saleh. Daripada Madinah nak pergi ke Madain Saleh tu lebih 500 kilo saya rasa. Jauh, tuan-tuan, setengah hari perjalanan ni. Kami bertolak lepas subuh sampai tu tengah hari. Apa pun tak ada. Kiri kanan ni kok ada renar ke, tuan, kok jual kacang ke, tak ada, tuan ni, lemah perut ni. Jemaah duk merepek kata, ustaz, tak ada ke teh tarik ke apa? Teh tarik apa, tuan-tuan? Teh tarik main lain clear bang dia. Masalahnya nak tandas pun tak ada. Apa pun tak ada. Tapi Madain Saleh ni kalau boleh, walaupun dia tempat yang tercela, tempat yang mana berlakunya ini Allah datangkan bala Allah. Nabi SAW pernah melalui kawasan Madain Saleh ni. Kawasan Madain ni Nabi melajukan perjalanan Nabi. Nabi berdoa dan Nabi melajukan perjalanan. Tapi kita pergi sekadar kita nak tengok yang kata manusia kaum Ad dan kaum Samud ni. Nah, kaum Nabi Nuh dan juga kaum Nabi Hud dan juga kaum Nabi Saleh alaihissalam. Depa boleh buat bukit bukau tu, depa buat dalam gunung ganang yang fully batu kerah solid ni. Dalam keadaan hebat depa tu pun Allah boleh musnahkan macam tu. Nah, kita pergi tengok, masya-Allah, sampai hari ni duk ada, tuan. Dekat 500 kilo bila nak balik tu baru nampak kawasan Khaybar. Daripada kawasan Khaybar nak balik ke Madinah 3 jam pula. Allah, 2-3 jam juga lah cerita dia. Jauh lah maksudnya, tuan-tuan. Bayangkan baru masuk Islam ni Sayyidina Abu Hurairah baru masuk Islam. Masuk ni nak kena bertolak pergi ke perang Khaybar tu, tuan-tuan. Dari Sungai Tani nak pergi Ipoh ni, cerita dia. Dia bukan kata Sungai Tani nak pergi Bertam. Sungai Tani Bertam pun, tuan-tuan, puas dah duk tengah dengar komplain. Sungai Tani Bertam pun kita dah tak mau dah, kalau nyakkan nak sedia bah. Tuan-tuan, kalau kita kata iman para sahabat itu, kita kena baca sirah. Bila kita baca, kita nak rasa kita susah baca, tengok mereka lagi susah. Kita nak rasa kita nak merunguk di atas bebanan yang Allah bebankan kita, kita cek balik, masya-Allah, mereka ni lagi terbeban dengan begitu banyak bebanan. Nah, maka yang pertama Nabi pesan kepada semua yang kata kita pun, pertamanya janganlah kita memilih pada jalan syirik kepada Allah. Bila sebut bab syirik ni, tuan-tuan, maka yang pertama mungkin kita rasa lega sangat. Kita rasa lega syirik. Sebab apa? Kita duk sangka kata syirik ni semata-mata menyembah berhala saja. Kita duk nampak kata syirik hak sembah berhala, duk pagi-pagi duk pergi ambil colok ke apa. Kita duk nampak yang tu saja, bukan. Yang tu ya memang termasuk menyembah berhala. Kita duk sangka beriktikad adanya Tuhan selain daripada Allah saja, tu perbuatan syirik. Ya, memang tu termasuk. Tetapi kalau kita buka dalam hadis, di antaranya tentang boleh buka dalam Sahih Imam Bukhari menceritakan tentang hadis dalam bab meninggalkan salat. Ada banyak hadis yang disebut barang siapa yang meninggalkan salat ni, maka itu di antara salah satu di antara perbuatan syirik kita kepada Allah. Salah satunya ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, atau bahasa kita senang sikit, beza kita dengan kafir sembahyang. Nabi sebut dalam hadis ni.
Oh ya awak kata macam tu dalam isi kami tulis Islam. Memang dalam isi tulis Islam siapa pun boleh claim tuan-tuan. Siapa boleh claim? CIA lah apa FBI dia pun masuk negara, polis Interpol ni tuan-tuan. Yang polis antarabangsa ni tuan-tuan, depa boleh masuk mana-mana negara dengan kepelbagaian identiti. Dengan kepelbagaian identiti dia boleh bubuh kali nak buah agama apa boleh. Semua dia boleh adjust. Tuan-tuan, kami duduk UPNM dulu pun tuan. Dalam squad saya ada risik ni. Kami tak tahu dia boleh duduk dengan kami ni sampai 4-5 tahun belajar sekali. Dia boleh belajar sekali, dia ikut semua rentak sekali. Yang boleh tahu bila akhir dah nak habis. Bila nak habis belajar lagi berapa bulan nak grad dah tuan. Nak waktu tu nak tauliah pegawai dah. Tahun 2013. Yang boleh tahu tuan, tiba-tiba ni depa main masuk camp, depa main tangkap, depa ambil tu tangkap budak. Depa tahu habis secara detail nama gelaran dia siapa, yang jenis yang budak-budak pelajar, yang pegawai-pegawai yang isap ganja apa semua ni, depa ambil tangkap. Kita tengok, siapa dia yang bocor ni? Budak tu hilang. Tak ada. Dengan Facebook pun tak ada, habis semua hilang. Baru tahu kata dia lah risik. Tapi dia boleh kawal dengan kita hilang, dia hilang terus. Tak ada identiti dia. Bila cari pun tak ada. Lepas tu ada member pula duk kerja di JPN, bila cek tak ada, memang tak ada. Dia punya nama tu lah apa semua, nombor IC, nombor baksi 10 pun apa semua tak ada. Maksudnya tu kata. Kalau kita boleh buat tuan Nabi, yang polis-polis luar negara apa boleh buat kan, tak ada masalah. Jadi tu sekadar tulisan saja. Jadi Islam ni letak di atas kita. Sebab mati tak bawa IC, tak bawa pasport, tak bawa pun surat panah kita. Menentukan iman tu kita. Tapi bukan mulut nak bercakap dah. Mulut bukan tak ada. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Mulut akan dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim. Waktu tu anggota tu badan bercakap. Tangan, kaki, semua ni bercakap. Penat waktu tu. Cerita dia penat lopong lah kita depan tu. Waktu tu mulut tak boleh cakap, dunia boleh cakap mulut. Orang kata hang ni memang tak semayang ke? Hai, kita boleh sembang pandai. Dia kata bukan aku tak semayang. Hang nampak aku tak semayang. Pandai tuan. Dan kita kata kemarin aku tengok tengah duk rembang Jumaat aku, hang boleh relax duk minum di kedai kopi. Lah, dia kata tinggal sekali tak apa. Dia boleh kono kau tu. Dia kata hang tak baca hadis Nabi, dia kata. Nabi sebut Jumaat tinggal 3 kali tak boleh. Jadi aku seminggu aku selang-selang. Tuan-tuan sembang pandai. Dia kata Nabi sebut dalam hadis yang kata sembahyang Jumaat ni siapa yang berterusan tinggal 3 kali, Allah tutup hati dia 3 kali. Aku baru tinggal sehari. Yang kau sodok leceh. Pandai sembang tuan atas dunia. Tapi ingat depan Allah mulut tak cakap. Nak kono atas dunia ni macam-macam. Orang tuduh kita curi duit, kita memang curi pun. Tapi mungkin kita ada kuasa kita ubah ni. Terlepas kita tak apa barang dunia. Maka ulama bahas yang kata termasuk pada perbuatan syirik ni juga apabila kita menidakkan di antara salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal semayang salah satu perintah Allah pun kita tinggalkan. Membiarkan anak dan isteri mendedahkan aurat salah satu juga. Allah sebut dalam surah An-Nur cerita tentang bab menutup aurat ni. Tidak mengeluarkan zakat termasuk di antara kita meruntuhkan daripada rukun Islam kita. Orang yang sengaja meninggalkan puasa, memang sengaja tinggal, tak ada kerja berat, tak ada pun dalam musafir, tak ada sebab, tapi saja dia tak puasa. Semayang kadang Allah bukan kata bengkak, bukan kata hitam, dia muka pun hitam tuan kadang-kadang. Dia kata aku ni katakan dia hitam, dia kata tengok muka ni pun ni, dia kata punya kerat semayang, tonyoh dengan pipi-pipi sekali. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Termasuk ulama bahas ni. Tapi tidaklah dia disebut sebagai syirik yang besar. Tapi tuan-tuan, dia bila berterusan, dia kata dosa kecil berterusan, dia akan dikira sebagai dosa besar. Maka sama dengan benda yang kita menidakkan pada apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka seolah-olah ulama kata apa? Dia syarah dalam tu tentang cerita bab yang kata bila kita tinggal benda ni, dia jadi macam mana? Seolah kita ni ada Tuhan yang lain sedang kita sembah. Memang kita tidak i'tiqad, dia tak sebut dengan jelas, tapi cara perbuatan kehidupan yang kita lorong ni tuan-tuan, macam ada Tuhan lain pula kita sembah. Macam ada tempat kebergantungan lain yang sedang kita bergantung. Kita tahu ada Tuhan, kita tahu Allah ada, tapi dalam keadaan kita tahu kita mengesahkan Allah, tapi dalam masa yang sama kita menidakkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, seolah-olah macam ada pilihan lain kat kita. Kata ulama bahas tu jaga ni tinggal semayang, ya Allah banyaklah ni. Hak tinggal semayang satu, yang duk semayang ni karut pada. Di macam-macam ajaran ni duk keluar pula ajaran terbaru, tuan-tuan pelik. Yang tak payah semayang ada, yang tak payah semayang lah ni.
Dia kata lah ni nak ikut pada kesesuaian dah lah ni. Mana nak dan dah, nak semayang-semayang ni. Dia kata, oi tuan-tuan, mana nak dan pula dah. Kemas dia bahasa tu. Dia kata, ada semayang ni Allah Rabbi. Kalau kita berhenti di RNR tu macam-macam passion duk ada ni lah ni. Saya duduk di airport Dubai. Tahun lepas nak balik daripada Mesir. Singgah di airport ke Dubai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riyadh. Singgah di situ. Bila duduk di airport tu kan nak masuk semayang. Bila nak masuk semayang, duduk ambil wuduk tu ada seorang Arab duduk sebelah. Jadi kita dah tengok lalang duduk sekali ni, confirm dia musafir juga. Tengok pada pakaian dia tu musafir, maksud macam dua-dua nak jamak, nak khosar rasa lagi ni. Jadi saya pun selesai ambil wuduk, saya tunggu dalam tu. Dia pun mat. Saya tanya dia dulu syarat, saya tanya dia, nak semayang jemaah sekali ke? Saya kata aku tak mau. Dia bang tak mau. Pelik dia tengok. Biasanya orang Arab ni dia pelik lah, kalau nak semayang Lone Ranger ni pelik lah. Dia mesti semayang jemaah. Tapi bila kita ajak dia minum, dia tak mau. Dia semaju kita semayang jemaah dapat pahala lebih sikit, tak afdal, kita ba'da afdal. Dia tak mau pun nak semayang seorang. Kita rasa leceh, saya tak apa, dia tak mau, kita pergi semayang seorang-seorang, dia duduk lama, dia duduk start enjin one up apa semua ni. Saya sampai habis semayang dia baru nak boleh semayang. Oh tuan-tuan tengok Syiah. Dia boh siap batu seketul depan muka dia. Dan boh nampak real boh satu tempat padan untuk tempat dia sujud. Dia dah rakam tu, rakam tengok dia. Oh tuan-tuan ni dia masuk, dia angkat takbir macam silat ni. Oh dia mikro. Balas dengan tangan-tangan ni tuan, macam tomoy. Oh tengok karut cara ni tuan. Tengok macam-macam. Dia pun mengaku kata dia benar. Jangan dia buat main dah ni. Pergi RNR tengok macam-macam yang semayang tapi jahil pun ada. Kita berasangka baik, mungkin dia ni mungkin tak sebab belajar, tapi dia kena belajar. Kita doakan moga-moga nanti ada kesempatan untuk dia belajar. Banyak kalau kita tengok yang bukan minor kesalahan. Kesalahan yang major, kesalahan yang besar-besar. Kadang-kadang yang bersabit dengan rukun, yang tu lagi jam. Tuan-tuan kalau duduk mengaji dalam kitab Haulul Tam, Ustaz Murtaza dah buka Allah Rabbi cerita sama jelas. Dalam bab rukun kita boleh buka dalam kitab Muyatul Musalli Syekh Fatani kalam. Dalam tu bab rukun di antaranya dalam mazhab Imam Syafi'i rukun khauli termasuk pada takbiratul ihram. Takbir dalam solat tu takbiratul ihram yang buah mula tu tentang wajib dan dia kira sebagai rukun. Rukun khauli yang mesti sekurang-kurangnya telinga dengar. Bahasa dia kalau orang yang normal ni telinga boleh dengar. Tapi kalau orang pekak nak telinga dengar, dia jerkah pun tak dengar nak buat macam mana? Sekadar maksudnya bahasa tersebut dalam kitab fiqh sebut apa? Telinga boleh dengar. Maksudnya Allahu Akbar. Kira clear. Tapi pergi tengok. Tentang singa kalau mungkin di masjid mungkin banyak orang duk mengaji sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau pergi di tempat awam, Allahu Rabbi tuan-tuan, kadang boleh lihat mata. Mayang Allahu Akbar takbir tak bunyi. Yang pertama rukun jam dah habis dah. Ada dah, tu pun habis dah balik awal dah. Hang semayang lah sujud sampai 4 jam, 5 jam tuan-tuan, rukun dah habis. Kalau pada 13 tu satu yang fail dah. Dia tak habis dah, dia tak kira dah. Walaupun bukan kata berkurang daripada 100 dapat mungkin 80% dah, dia habis tu. Takbir saja pun tuan-tuan Allah. Yang Allahu Akbar. Oh tuan-tuan ni pun jam ni. Oh macam-macam nak bincang bab rukun ni penat. Tuan-tuan, Allahumma salli tu lama lah 2013. Ada seorang sahabat dia belajar di Mesir sekali. Tapi dia ni jenis betul ni, orang jenis betul. Dia bukan sindrom down. Dia biasa cuma orang kata apa? Slow betul. Dia ni cakap mohong jenis ni orang tu. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ada di depan Dilian tu ada seorang kerja nama dia Fahmi. Bagus budak dia budak bagus. Fahmi ni bagus, kadang-kadang nombor main dia kalau khutbah biasanya dia akan ikut. Khutbah Jumaat dia akan ikut. Dia kerja kalau tuan pergi depan bilik, depan tu ada kedai laksa kan. Tu tuan pergi. Dia ni tuan-tuan, dia ni orang betul ni. Orang betul, tapi tuan satu benda yang dia sangat mengajarkan kita di antaranya tuan dia boleh mengapai semua jenis qiraat. Tuan-tuan nak suruh dia baca apa? Syekh Mishari, dia boleh ikut sebiji macam Syekh Al-Mishari. Tuan-tuan tak percaya pergi, esok pergi makan laksa di kedai tu. Saya tak promote bukan kedai saya pun. Tuan kata ustaz ni nak promote kedai dia apa? Bukan. Mana abang tuan-tuan, dia tengok Allah bagi dekat dia ni, walaupun dia betul tak apa nak ni sangat, otak tak apa nak center, tapi punya bagus tuan-tuan, dia boleh ingat semua. Tuan-tuan nak suruh dia azan Mekah, tuan-tuan nak suruh dia azan Madinah, tuan-tuan nak suruh dia azan TV9, TV3, semua dia boleh belakang tuan. Allah bagi anugerah tu, dia boleh tiru sebiji-sebiji. Tapi adakah dia ni layak nak jadi imam? Walaupun bacaan dia sedap. Tak boleh.
Sebab tidak cukup syarat ke atas dia, sebab tidak sempurna akal. Ni dia. Tapi dia boleh buat. Tuan-tuan kalau suruh hayun dia azan ni tuan-tuan, kalau pejam mata rasa di Mekah sungguh. Sungguh tuan. Allahu Rabbi, Allah lagi. Yang saya jumpa yang kata sahabat Nabi Mesir ni pula, dia macam tu sama. Tapi bagusnya dia apa? Dia ni dia menghafal Quran. Oh leceh tuan. Budak macam ni pun menghafal Quran. Kita hak cukup sempurna akal tak menghafal Quran. Allahu Rabbi. No. Tak boleh kata sempurna pada Quran semua tu pun betul bacaan pun jadi tuan kita. Dia ni tak, dia kadang dia okey kadang tak okey, tapi Quran dia ingat. Alhamdulillah Allah bagi kat dia maknya dia pun tahu kata Denny kalau dia fikir tak boleh nak buat apa, dah bagi ngapal Quran dan dia ingat Quran. Dan dia sambung pengajian dia pergi ke Mesir. Dia pergi Talakhir sana qiraat saja, semata-mata qiraat. Duduk selama 2 tahun 3 tahun dia balik Malaysia sebab waktu tahun 2013 berlaku muzaharah. Berlakunya Allahumma sama depa menggulingkan Presiden Dr. Musi dengan cara yang haram, maka keadaan waktu tu tak apa nak stable sangat. Maka mak ayah ni tak confident, buat balik dia. Buat balik, kawan je ni orang bagus. Bila orang macam tu kita lorong dia duduk dengan jalan elok, dia akan elok. Macam kalau kita jumpa budak-budak yang sindrom down, kalau kita lorong dia jalan elok, dia elok. Banyak dah jumpa, saya pergi di Yan baru ni kan, mereka dah cerita ustaz, 5 waktu tak pernah kata dia tak ada. Tu kadang-kadang orang yang macam ni, Allah bagi kita yang sempurna akal ni ambil pengajaran pada diri dia. Dalam keadaan dia tak sempurna tu pun tuan-tuan, dia boleh menyempurnakan barang yang sempurna patut kita buat. Tapi kita tak, kita alasan tak dan. Wah, dia tak dan. Dia dan semua sangat. Tak dan, dia tak dan. Dia akan ikhtiar, dia berkata ustaz macam mana pun mailah waktu mana semayang dia mesti ada. Dan dia ajak pula macam mana bila dia masuk masjid dalam surau tuan-tuan, dia berkata ustaz setiap kali dia mai sebelum dia masuk dalam masjid dia akan sedekah dulu. Tu dia tuan-tuan, buah ni kenal lah kita. Dia sedekah dulu. Dia kata banyak sikit ustaz, dia mesti bubuh. Baru ni dia buh 50. Geng-geng surau ni susah hati takut dia ambil duit. Mana memang dia tahu dia takkan curi, tapi dia takut dia ambil duit mak dia ke apa. Balik pergi tanya mak dia kata apa tu duit dia. Bubuh 50 tuan. Kita mau 50 getak tangan tu. Bubuh 50 pakai Facebook memang 3-4 hari duk ambil tu Buh 50 ni kira seminggu tak buh dah. Sebab apa? Nak buh hari ni tapi kat mari 50 banyak dah tu cara tu. Tapi kata orang macam tu dia tak kisah. Duit tu beza warna kertas jadi tak kisah apa pun, dia kira bubuh Allahu Rabbi. Tu dia kata tazkirah untuk kita. Dia masuk tu dia salam dengan semua orang tu. Kita duk ceramah duk salam. Tu suruh buatlah itu tuan orang masuk salamnya ganggu pula, tapi nak abang dia tengok tertib dia. Dia semayang sebelah dia tuan. Dia baca tak erti. Dia tengok kita kan duk mulut dia gerak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tapi dia tak tahu nak baca apa, dia buat apa? Allah. Dia tengok kita rokok, dia rokok. Dia tengok kita sujud. Dia sempurna. Semayang ni semua okey alhamdulillah. Allah tengok malu tuan. Orang macam ni. Yang sahabat saya ni dia betul macam ni. Allah takdir bila dia balik Malaysia, dia pakai jubah, dia pakai baju, semua ni elok lah dengan serban dah, kepala tak pernah tinggal. Allah nak tunjuk kepada tuan-tuan yang kata akhir zaman ni, wa tazhar jahlu, Nabi sebut dalam hadis ni. Akhir zaman ni orang jahil tu akan jadi banyak. Jahil ni sebab malas nak ngaji kita lah. Maksud saya cakap ni sama lah, orang jahil kita. Pagi tu imam tak mai. Pagi Jumaat imam tak mai, karut tuan-tuan. Nah, sebab apa pagi Jumaat tu nak semayang sujud sejadah tu. Walaupun tak wajib, tapi dalam masyarakat kita kalau tak buat ni leceh. Leceh langsung. Jadi nampak cak ayam tu. Pagi tu Allah takdirkan tu imam ni dia uzak tak mai. Jadi AJK dia usah hati dah ni. Hak yang tadi duk main semayang sunat. Jadi tahiyat masjid duduk depan tu. Dia tengok tu imam tak mai, dia buah gerigus, dia unduk kat belakang macam sempat tu. Prong unduk. Oi, dia kata sekali kena tolak mampu dia kata. Duk tengok hang aku tak lepas pi. AJK lu tolak hang nak. Oh tak boleh dia kata. Pagi lain tak apa boleh kodong nak, pagi ni tak boleh. Hak ni pun tolak hang boleh sikit, hang baca elok sikit. Oh dia kata surah sejadah tak ingat dia kata. Surah lain boleh kan. Ish, dia karut patutnya surah sejadah ni boleh hafal belaka dah. 10 tahun dah di Malaysia ni. Takat duk pi ni tak jumpa lagi. Tu imam pagi mayang Jumaat tu tak baca lagi lah surah lain. Kalau di Mesir dia baca surah lain. Di Mesir dia akan cari mana-mana ayat sejadah pada surah-surah ataupun ayat yang lain. Biasa jumpa. Dia tidak wajib di atas pagi Jumaat saja lah. Dia tak wajib pun. Tapi kalau kita dah buat hari lain buat ni tuan-tuan, selera makmum. Tahun lepas Syekh Saiful Rijal yang 2 tahun lepas dia imam di sini. Yang Ramadan kan, tahun lepas dia di Masjid Kuning. Dia baca ayat biasa, dia baca ayat lain.
Ada sekali tu dia terlupa, dia dah baca-baca ayat tu sujud sejadah, dia sujud lah. Oh makmum tuan-tuan, tambah-tambah yang muslimat selera. Mana nak tahu, duk tolak hang aku terus. Ni apa ni imam ni lupa rokok ke apa? Tak tahu. Jadi pagi tu kalut, tak ada siapa ni nak jadi tok imam ni. Sampai pukul 6.30 tuan-tuan, tak ada. Karut. Lalai JK, seorang JK tu cerdik sikit, dia tengok ada dia ni, dia pakai jubah, dia pakai serban. Dia pergi tanya lah. Dia kata daripada mana? Dia kata duduk sini juga. Lama tak ada pernah tengok pun. Dia kata baru balik Mesir. JK tu dengar baru balik Mesir, ustaz lah. Dia pun abang lah ni, ustaz. Mengapai Quran tak? Dia abang dia mengapai, betul dia mengapai. Dia tak mohong tuan-tuan. Orang jenis ni tak erti mohong. Dia kata, tolong nak jadi imam, tolong Ustaz. Imam bila tak mai, dia tiba-tiba tolong nak Ustaz. Pagi ni sujud sejadah. Tuan-tuan, dia orang mengapai Quran, dia tak pernah dapat peluang yang macam tu tuan-tuan. Dia yung nak terus, dia tak cakap banyak. Dia nak, dia memang dia baca surah sejadah sampai habis apa semua, tapi masalah dia tak mau berhenti baca tuan. Habis surah sejadah, sambung dengan surah Ahzab, sambung sampai pukul 7 syukur rakaat pertama tak turun lagi ni. Melelong lah makmum belakang. Sampai nak habis waktu dah ni tuan-tuan ni, karut lah cerita dia. Maksudnya tak cukup, dia tak sempurna, tak boleh. Nah, abang kata bab rukun ni pun kadang-kadang pening dah kita. Bab syarat untuk nak jadi imam pun pening dah kita kadang-kadang. Nah, untuk imam kita tak apa ni hak kita ni, hak yang tak apa nak belajar sangat. Allah penat lah. Sebab tu patutnya benda-benda kita clear dah lah. Nah, sebab kita tahu mungkin tak syirik kita kepada Allah, tapi pada jalan yang kita pilih kita doa ta'ala ni sallallahu macam kita syirik kepada Allah. Kita tak prepare langsung pun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kita tak cari satu pun wa'amila lima ba'dal nu untuk kita bawa sebagai bekal. Seolah-olah kita hidup ni bertuhankan pada Tuhan yang lain. Kita tak i'tiqad, tapi seolah-olah hidup kita tu macam ada tujuan ataupun destinasi yang lain yang kita nak pergi ni, macam ada kona yang kita boleh singgah kat lain ni. Walaupun hakikatnya kita tahu ni semua ni kullu man 'ala hafan belaka. Semua ni binasa belaka. Dalam kita dok tahu kita ni barang yang binasa pun kita boleh duk atok hidup macam yang tak mati. Itu masalah ni. Dalam kita duk tengok hari-hari ada kematian, buka televisyen ada mati, buka tengok paper pun ada mati. Tengok dalam Facebook tu dia mati kena bunuh, mati accident, mati lemah, macam-macam cara mati tu tengok. Budak yang baru lahir ni tak ada dosa apa. Kok kata dia pernah buat dosa ke satu, tak ada apa. Maulud yang kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Nabi kata dia lahir tu dalam keadaan fitrah, satu dosa pun tak buat, tapi Allah boleh mematikan dia. Yang kata manusia itu duk tengok dalam duk mati habis, kita ni tak mati ke? Mati juga, tapi dalam duk tahu kata barang yang nak mati pun kita masih berlebih kurang pada hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tu ulama kata seolah-olah kita ni hidup macam bertuhankan pada Tuhan yang lain. Tu jaga. Perbahasan bab syirik ni kalau kita buka dalam kitab banyak Allahu Rabbi. Kita duk faham kata syirik ni sembah berhala saja. Duk faham kata syirik ni tengok ada Tuhan lain saja, tuan. Bukan itu saja, banyak lagi. Tinggal semayang secara terang-terang termasuk di antara salah satu perbuatan syirik yang besar. Ni banyak. Dia Malaysia, kalau tuan-tuan buka Radio Hakim, baru ni dia sebut. Dia buat satu kajian, saya tak pasti sama ada tesis master ataupun PhD. Maksudnya kalau kita bab tesis master ni tuan-tuan, dia metodologi dia panggil. Kaedah untuk nak valid tu bukan biasa. Tinggi lah, dia high sikit. Dia tinggi sikit, dia punya requirement dia tu tinggi. Responden dia kena banyak. Lepas tu dia guna apa? SPSS dia tu pun kena betul-betul. Dia pun kena check pula. Oh tuan-tuan dia check. Dan tuan dia buat, maksudnya dia buat responden tu, saya kira-kira mungkin 10,000 dah ada responden dia. Dia punya conclusion, dia punya khilasah dia dapat apa? Rakyat Malaysia saja ni. Rakyat Malaysia dia kata daripada 10 orang Islam di Malaysia yang ni dah balik, dia kata cuma 2/10. Dalam tu ditulis hanya 1/5 saja ataupun 20% saja yang solatnya sehari cukup 5 waktu. Allahu Rabbi. Bukan kata separuh lah, 1/5. Kita tak boleh nak terima 100%, tapi tak boleh nak tolak 100% juga. Sebab dia main dengan statistik, dia buat kajian, hantar borang, pitanya dan sebagainya. Walaupun tidaklah mewakili seluruh rakyat Malaysia, tetapi daripada statistik yang dia dapat ni tuan, satu benda yang kita kena muhasabah balik. Tu ialah. Dan kita nak tolak 100% pun tak kena juga, sebab kita tengok dalam masyarakat kita, anak beranak kita pun banyak yang tak semayang. Banyak tuan-tuan, kadang-kadang Allah Rabbi, kita berhenti di masjid, dia boleh turun tak semayang pun ada.
Punya keras hati ni tuan-tuan, punya ego tu tinggi tuan-tuan. Member-member turun sembahyang, dia boleh sanggup tunggu dalam kereta. Dia sanggup tunggu dalam kereta, tahan malu tu lagi daripada nak turun pergi sembahyang. Ada ni. Tak jenis mangkuk ayam macam ni pun ada. Yang kata akhir zaman ni tak rasa malu pada barang maksiat yang dia buat sampai macam tu sekali. Dalam keadaan dia sanggup, dia ni buat tak apa. Wa tamanna Allah Taala al-mani, untuk dia nak tunjuk dia punya boikot tu tak apa, dia sanggup tak apa, biar orang nampak macam tu tak apa. Yang penting dia berkerah dengan bagi dia pendirian dia macam tu. Tak semayang. Dia kata, "Baik, aku tak semayang daripada aku buat tak ikhlas." Macam tu pun ada. Jaga akhir zaman ni. Kata macam-macam tu ada ni. Allah Rabbi, moga-moga Allah pelihara kita dapat yang macam tu. Bab syirik ni tuan, benda yang sangat kita kena tekankan. Balik kita cek balik, clearkan pelan-pelan. Anak bini yang masih tinggal semayang, anak-anak kita duduk di universiti, sekali-sekala tuan hantarlah mesej kat mereka no. Hantarlah tanya adik semayang tak lagi. Tanya bila tuan payah apa 3-4 patah perkataan tapi mungkin masih selamatkan mereka ni. Dalam 2 hari sekali ke kita tanya dia adik sihat ke? Ni abah tak tahu nak tanya apa ni, adik semayang ke tak ni? Jaga duduk sana semayang tu jaga. Abah tak nampak tapi Allah nampak. Habaq tu dah hentak ni. Mungkin dia tak semayang juga tapi hari-hari duduk membaca, takkan tak rasa lemah perut dia. Keras terang mana sangat anak kita. Keras terang mana, jahat terang mana dia. Dah. Tentang hantar mesej hari-hari duk masuk tuan-tuan. Ish. Dia duk baca hari-hari duk baca. Hari ni baca dia boleh tak apa aku tak semayang ni. Mudah lagi aku, tapi besok kita hantar pula adik kena semayang lah, jaga solat, jaga aurat, jaga marah diri. Abah duk joh, mak abah duk joh ni. Tapi ingat, wallahu khabirun bima ta'malun, abah dia. Tengok Allah ni maha teliti dengan apa yang kita buat ni. Buat apa pun semua Allah tahu ni, balas 2-3 patah perkataan tapi hari-hari duk baca jadi semak perut kat dia pun. Sampai satu masa duk fikir, tak apalah aku start semayang bila. Duk mohong mak pak aku ni sampai bila nak mohong. Dia mula semayang walaupun mungkin pada dasar permulaan tu tak ikhlas. Dia buat sebab kita duk arah, dia jadi menyampah sangat, duk kerja duk suruh kena paksa lah bahasa dia. Tapi lama-lama tuan-tuan insya-Allah kita yakin. Siapa sangka Sayyidina Khalid Al-Walid masuk Islam? Tuan-tuan siapa sangka? Dalam medan Uhud dia mencederakan Nabi SAW, bunuh sahabat begitu ramai dan memimpin puak-puak yang kata mana tentera daripada puak-puak musyrikin ni. Tapi tiba-tiba tuan-tuan dia Allah lembutkan hati, datangkan taufik dia jadi seorang sahabat yang dia ni memimpin tentera Islam pula. Siapa sangka Sayyidina Umar masuk Islam? Yang mana setiap hari pada diri Sayyidina Umar memikirkan dulu nak bunuh Nabi. Dengar adik masuk Islam, pi sanggup dia terapa pi ke rumah adik ni, penampak adik dia marah ke Islam macam tu. Siapa sangka Safwan bin Umayyah masuk Islam? Safwan bin Umayyah di antara seorang sahabat yang dia ni dalam kapiak dia lama ni. Yang dulunya dia di antara seorang yang di antara paling banyak menyertai peperangan lawan dengan Nabi. Safwan bin Umayyah dan juga Khuwaitib bin Abdul Uzza. Ni dua orang jadi sahabat. Sebelum Nabi wafat, mereka masuk Islam bila? Dalam peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah pada tahun 8 Hijrah bersamaan dengan 20 Ramadan. Islam, Nabi SAW masuk bersama dengan 10,000 tentera Islam ke dalam kota Makkah. Comeback lah, return balik. Dulu keluar saat bina kekuatan dalam 8 tahun saja. Begitu ramai tentera Islam yang mai dengan semangat dan himmah yang sangat tinggi sehingga kan puak-puak musyrikin tak lepas pidah. Dok fikir balik perang Badar yang nisbah 3 kali ganda pun kalah, perang Khandaq pun kalah, perang Hunain, perang Khaybar, apa segala macam perang ni kerja dok kalah ya. Tiba-tiba Islam mai dengan tentera yang lebih banyak daripada depa lagi karut dah. Tak mampu dah, maka awal-awal lagi cabut lari. Safwan bin Umayyah lari tuan-tuan. Safwan bin Umayyah kalau kita baca dalam riwayat, dia ni waktu dia kufur kepada Allah dulu ni, dia ni seorang yang sangat kedekut. Tapi dalam kedekut dia, kalau nak perang dengan Nabi, kalau orang habaq kat dia, kalau orang nak minta mungkin nak buat apa-apa kan, dia takkan bagi duit. Kedekut baik dia ni. Apa pun hang minta lah peruntukan, dia takkan bagi. Padahal dia kaya. Tapi kalau mai sebut kat dia kita nak pergi perang dengan Nabi, dia sanggup bagi banyak mana untuk dia bagi. Tu dia tuan. Benci kat Nabi sampai macam tu. Tapi yang kata taufik hidayah ni milik Allah. Milik Allah tuan. Anak kita, bini kita, masyarakat kita, jahat ke mana pun insya-Allah kita yakin Allah boleh lembutkan hati dia. Allah boleh tuan. Kita bagi tadi ada seorang hamba Allah nama dia Luqman Al-Hakim. Dia baru masuk Islam, mu'allaf. Mu'allaf ni apa maksud mu'allaf? Mu'allaf ni orang yang Allah lembutkan hati dia. Dia masuk Islam kan.
Dia baru habis di Pusbah Sungai Petani ni, sekarang dia duduk di Sabak berenang. Kalau kuliah saya di Kuala Lumpur tu, pergi kok mana pun dia akan main. Tak malu kita. Kita tu di Putrajaya, dia daripada Sabak berenang tu bukan dekat. Sanggup pun tuan, kita duduk tengok dia malu. Pagi tadi dia mesej, dia tanya kita, tanya khabar. Malu kita, patut kita kena tanya khabar dia. Dia tanya khabar, ustaz sihat dah. Ya Allah, saya duduk pagi tadi saya baca mesej, dia rasa ya Allah malunya aku dengan dia. Saya tanya dia apa perkembangan terbaru, dia kata alhamdulillah ustaz sekarang hari ni sibuk setiap hari sibuk dengan perkembangan dakwah. Dia cerita kata dia baru masuk Islam lah, dia sibuk dakwah orang lah. Kita nak jawab apa depan Allah, nanti fikir sekejap balik, nanti nak jawab apa depan Allah nanti ni. 40 tahun kita duk cara kita, yang kita duk rasa kita yang baik, kita duk rasa kita yang okey tuan. Dia baru masuk Islam tak sampai setahun ni tuan-tuan, tapi duk dalam dia all out dah. Dia kata ustaz kalau nak ikut waktu rehat ni tak ada rehat dah ustaz. Sekarang baru tahu benda yang kata nikmat iman ni. Dia boleh cerita ke kita nikmat iman. Kita duduk dalam comfort zone ni tuan-tuan, kita buat lebih kurang kan. Nak sembahyang, tak mau sembahyang, tinggal lebih kurang kan. Dia cerita kat kita nikmat iman. Cuma dia kata ustaz saya agak terkilan dengan akhlak. Dia kata orang Melayu Islam dia balas kita. Dia kata baru ni dia kata satu kes di Facebook. Dia duk viral satu kes, ada seorang hamba Allah yang beragama Islam, yang kita doakan moga-moga Allah lembutkan hati dia. Dia duk condemn dengan hukum-hukum Allah ni, hukum wudu, hukum qisas dan sebagainya. Jadi bila dia condemn, dia kata dia dalam itu banyak orang duk hentam dia lah. Orang kata hang ni bodoh, kalau jumpa aku bunuh lah apa semua macam-macam. Jadi yang kata Luqman Al-Hakim ni dia mesej dalam tu, dia kata apa? Daripada kita duk kata kat dia, kita duk hina dia, lebih baik kita mendoakan ke atas dia. Doa yang baik kepada dia. Bukankah dia kata itu, bukankah doa ini senjata umat Islam? Tuan-tuan tahu apa orang balas kat dia? Orang kata kat dia, hang diam, hang baru masuk Islam. Tu dia tengok bahasa tuan. Maksudnya banyak lagi ni yang kita kena perlu perbaiki. Yang dalam kehidupan kita ni takut ruang-ruang yang kita pilih ni tuan, sedang kita mensyirikkan Allah, kita membiarkan anak-anak isteri kita mensyirikkan Allah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum, dan orang di bawah jagaan kamu, nar, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua wa uququl walidain. Nabi sebut dosa yang paling besar yang kedua ni, dosa menderhakai kepada kedua ibu dan ayah kita. Bakmi saya sebut dalam khutbah hari itu. Yang wa uququl walidain ni sebut dalam khutbah raya hari itu di masjid ni tuan. Yang kata banyaknya berlakunya kes-kes derhaka kepada mak ayah hari ni tuan-tuan, sehingga kan pada barang yang kita kadang-kadang tak boleh nak terima akal pun berlaku. Dan tuan, kalau tuan-tuan ikut perkembangan semasa dalam 3 bulan lepas, yang kes di Aloskat, dia simbah anak dia dengan ayam. Bila anak nak minta jadi untuk minta tolong jadi wali, kes ni the real one. Ni bukan saja saya viral, sebab sahabat saya yang kahwin dengan anak dia, baru kahwin 2 minggu lepas, alhamdulillah. Tapi terpaksa kahwin di Siam, tak ada jalan lain sebab pak ni tak mau sungguh-sungguh. Terpaksa kes tu bawa ke mahkamah. Yang kata anak perempuan dia ni mengaji di Mesir, medik di Mesir tahun lah. Hak sahabat saya ni darih dulu sekali. Dia cerita, dia tanya saya tanya Ustaz Murtaza balik, kita tanya dengan kawan di pejabat agama balik semua. Dia kata ustaz macam ni payah. Sebab nak kena nak mahkamah apa semua mungkin boleh, tapi lambat prosedur nak berpindah hak perwalian tu jadi susah. Dia kata kalau nak ikut prosedur payah. Jadi dia ni kawan saya ni nak kena pergi Mesir dah, dia kata. Jadi depa kalau boleh nak bagi nikah tu lah, pergi senang sikit. Depa kata pergi nikah di Siam, depa apa tu kita abang nak nikah Siam 450 kan. Kita jangan duk pergi pula. Kita mudah ni buat cara elok lah, tapi dia terpaksa macam tu. Tak tahu sekarang ni kes dia macam mana. Ayah ni kita tak tahu, Allahu a'lam kenapa. Seorang ayah yang dulu yang sangat baik, tiba-tiba berubah, dia halau anak-anak dia dalam tempoh 24 jam daripada rumah, bawa polis mai. Dia menikah bini yang baru. Dia sembang Ustaz Syakir ni, Allahu a'lam dia mungkin dia kena sihir lah tu. Allahu a'lam kita tak tahu. Dia halau mak kandung dia halau anak-anak dia halau bini tua dia. 24 jam. Dalam masa yang sama, saman pula. Tuan-tuan, minggu lepas kes tu bukan 2-3 minggu lepas, kes tu di mahkamah tinggi. Hakim yang kena kes tu, yang menguruskan kes tu adalah hakim yang Cina, yang bukan beragama Islam, yang bukan berbangsa Melayu, bukan. Tapi dia kata seumur hidup dia dalam menguruskan banyak dah kes ni. Dia kata kes ni paling pelik. Seorang anak saman mak dia sendiri. Mak duk hidup lagi tu tuan-tuan. Mak ni terpaksa masuk dalam kandang kes, nak kena cerita satu sebab anak ni saman mak. Sebab apa saman mak? Sebab dia nak suruh mak dia
tukar semua harta mak ni atas nama dia. Dalam surat saman tu dia kata apa? Dia kata mak dia gila. Dia sanggup rakam gambar mak dia bogel ni tuan-tuan, tunjuk ke hakim. Jahat tak jahat, dia kata akhir zaman manusia boleh buat pada barang sampai macam tu. Dia watanajus fi dunia, nak sangat pada barang dunia, duit ringgit ni tuan-tuan, sampai macam tu. Mak sendiri dia saman. Oi tuan-tuan. Last kali kes tuan-tuan, hakim tak mau bicara depan dalam mahkamah umum ni. Dia suruh depa tunggu dalam bilik, berhenti semua ni, dia masuk dalam bilik. Dia kata aku malu nak cerita depan orang. Dia kata saya malu untuk saya buka kes ni depan orang ramai. Dia kata hakim tu bukan Islam tuan-tuan. Last tuan-tuan, hakim tu kata apa? Ni sahabat saya cerita. Dia kata saya, dia panggil saya, aku puas hati gila. Dia kata waktu tu tak ada keseronokan nak boleh cerita. Hakim tu kata, dia kata dekat yang Pak Long ni yang sama mak dia ni, dia buang anak-anak tak mengaku, panggil anak babi lah apa semua macam tu kan. Dan lah kali hakim dia kata kamu ingat kalah atau menang kes ni, dia kata mungkin kamu boleh, hakim tu gugurkan semua kes. Dia kata ni kes dia kata tak masuk akal. Dia kata benda yang bodoh, dia kata, dia sebut benda yang tak masuk akal, semua kalah. 2 kali dah kalah. Dan yang terbaru ni dia nak saman dengan hakim tu sekali. Namanya jahat ni kata. Hakim tu kata apa? Dia kata kamu ingat walaupun lepas ni kamu mungkin menang, tapi kamu ingat kamu nak kena jawab dengan Allah. Dia hakim ni bukan Islam. Dia kata macam tu. Dia kata tu mak kamu tengok elok muka mak kamu. Kamu tengok betul-betul muka mak kamu nak jawab depan Allah apa yang kamu nak jawab. Sampai macam tu jadi. Mak ni merambu yang mata ni suruh kira lah tuan. Kita cakap kasar sikit dengan dia pun merambu yang mata. Tuan-tuan, kadang bukan kita ni tak salah apa, kadang-kadang pun dia melihat mata teringat kat kita. Apatah lagi dalam benda yang berlaku sampai tara macam ni tuan-tuan, lagi karut tu ialah boleh bang. Tu je boleh bang. Nah sebab tu tuan-tuan, waqful walidain ni kalau boleh setiap hari kita cek benda ni. Telefon depa ke, hantar mesej. Sekarang zaman teknologi tuan-tuan, gunakan handphone ni tuan-tuan, belilah handphone 5-60 ringgit bagi kat dia. Duduk saja teringat telefon, mak sihat ke, makan dah lagi. Tuan-tuan, kadang benda tu nampak simple. Tuan-tuan tanya dia makan apa je, tapi sepanjang hari tu dia teringat kat kita, dia seronok tuan-tuan. Ni tanya ni kita yang duk ada anak ni, anak telefon syok tuan. Kadang-kadang kita seronok tengok nama dia net. Kita tengok nama dia net dalam telefon tu syok dah. Kita set nama dia apa? Angah. Dia telefon tu tak ada nak angkat lagi. Tuan-tuan tengok tu duk masuk incoming call tu tuan-tuan. Dah senyum dah kita. Angkat telefon, kita tanya, dia tak tanya khabar. Pak duit tak ada. Tu leceh tuan. Kena buah tu potong tu. Tetapi cuba bayang kalau kita mainkan peranan kita sebagai seorang anak, walaupun mak 40, 50 tahun, 60 tahun dah, tapi kalau ada mak ayah tuan-tuan berperanan, tanya dia setiap hari pula dah. Hui tuan-tuan, tak ada bahasa lah nak boleh abang. Sehingga kan Nabi Aktirah Uwais Al-Qarni ni sebab apa? Tuan-tuan balik baca pasal Uwais Al-Qarni secara detail. Sehingga kan Nabi kata tidak dikenali penduduk dunia, tetapi penduduk langit kenal dia. Dimuliakan oleh penduduk langit sebab apa? Perbuatan dia taat kepada mak dia saja. Buat baik dengan mak saja. Kok kata dia infak berjuta-juta, tak ada. Uwais Al-Qarni orang miskin, penyakit sopak pula. Penyakit sopak ni bahasa dia penyakit yang berjangkit yang orang tak mau duduk dengan dia. Daripada kecil tuan-tuan, dia dipulaukan oleh masyarakat. Uwais Al-Qarni kalau kita baca, kulit dia disebut riwayat bersisik pula tu. Maksudnya kalau segi fizikal ni tak elok lah, tubuh badan dia nampak tak comel langsung, tak elok, sehingga orang tak mau berkawan dengan dia, orang takut dengan dia, orang rasa jijik dengan dia tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, dia buat baik dengan mak dia. Dukung mak daripada Yaman mai sampai ke Mekah tuan-tuan. Melekatkan bekas ataupun tanda-tanda daripada didukung mak dia berapa ribu kilo. Yaman ke Mekah dengar macam dekat, jauh, dekat 3,000 kilo tuan-tuan ni. Berjalan kaki pula dalam dukung mak. Oi, ni bukan cerita biasa ni, bukan cerita hikayat, bukan biasa ni tuan, ni Nabi sebut dalam hadis. Dia pun duk tunggu, dia tak pernah jumpa dengan Nabi dah. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tidak pernah dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi pernah cerita bab dia. Sehingga kan benda ni berlangsung sampailah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Tuan-tuan, setiap kali Sayyidina Umar dia akan tunggu di depan tu, dia akan tanya, kamu daripada kabilah mana, daripada kabilah mana? Dia tunggu siapa? Tunggu siap mana Uwais Al-Qarni. Dipendekkan cerita, Sayyidina Umar jumpa Uwais Al-Qarni, maka dia minta didoakan ke atas dia. Seorang khalifah jumpa dengan seorang manusia orang duk pulau, tiba-tiba dia suruh doa tuan.
Uwais Al-Qarni rasa, dia kata mana mungkin aku seorang manusia biasa nak doakan kamu sebagai seorang khalifah. Tu dia kan, merendah diri dulu. Ni manusia yang Allah angkat darjat kemuliaan dia sebab buat baik dengan mak ayah. Tu je. Tuan-tuan nak tu Tuan-tuan ada kereta yang besar, kita ada rumah yang elok, kita ada kawan-kawan, kita ada gaji besar, kita ada simpanan yang banyak, tuan-tuan ada harta, aset banyak mana pun. Tapi kalau hak ni tuan-tuan, wa uququl walidain tak selesai tuan-tuan, semua nisbah yang ada di dunia ni tidak ada satu nilai pada kita nanti. Tak ada. Tuan-tuan derma lah bengang buah kipas gasi tuan-tuan, bubuh 80 pergi keliling sampai terangkat kain-kain pun tuan-tuan. Kalau hak ni tak selesai habis tuan. Tak ada. Sebab Nabi sebut dalam hadis redha Allah terletak pada redha mak ayah. Ha ni jaga. Betul saya tak suruh tuan-tuan buat banyak benda. Yang pertama tuan-tuan banyak doa kat mereka. Banyak doa kat mereka. Wajibkan setiap hari tuan-tuan khususkan, kalau boleh mesti ada doa yang khusus pada mereka. Sebut nama mak ayah kita. Bukan banyak mak ayah kita ni, dua orang tu lah. Dua orang tu, dia hidup ke dia mati, doa kat dia. Khusus. Ustaz, kami doa tadi tu imam kita baca, Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kita minta, Allahumma ghafir lana, ya Allah kau kasihlah mak ayah kami sebenarnya, kau kasih kami waktu kita kecil. Ya, tu doa, tapi doa yang umum. Ni doa yang khas daripada kita ni. Ya Allah, ayah aku nama apa? Ayah aku nama Yusuf bin Ahmad. Ya Allah, mak aku nama Zainun binti Awang. Sebut bagi clear lah nama mak ayah kita. Sebut bagi clear. Dua orang tu je, bukan nama panjang sangat. Kut nama zaman budak lah, panjang lah. Macam saya Muhammad Yaqub Yusra bin Muhammad Yusuf. Oi, panjang lah. Anak saya Muhammad Fatih Ar-Rayyan bin Muhammad. Oi, panjang kan. Mak ayah kita nama pendek tu, kalau panjang pun sebut. Awak makan masa apa? 4 jam setengah. Dah. Untuk kita nak angkat tangan, ya Allah, dulu ni dia jaga aku waktu kecil, ya Allah, dia berhutang sebab aku, ya Allah, bersusah payah dia sebab aku, ya Allah. Ya Allah, tidak ada masa tidur dia bagi aku, ya Allah, dulu aku duduk ayau tengah malam, aku sakit, ya Allah, dia sanggup susah payah sebab aku. Oi, tuan-tuan, takkan tak boleh nak sebut. Ya Allah, hari ni dia telah meninggal dunia, ya Allah, hari ni dia dah uzur, hari ni dia dah tua, ya Allah. Maka aku tidak sempat balas kebaikan yang dia buat kepada aku, ya Allah, melainkan hanya aku berserah kepadamu, ya Allah. Kau hitunglah setiap daripada kebaikan dia buat itu sebagai barang yang memberikan manfaat pada dia di alam akhiratmu, ya Allah. Doa lah tuan. Lapangkan kubur dia, ya Allah. Bangunkan dia bersama orang salih-salihah, ya Allah. Kalau ada hutang yang dia buat waktu dia hidup, ya Allah, maka kau bantulah untuk orang datang kepada aku untuk tuntut untuk aku bayar, ya Allah. Minta tuan-tuan. Macam ni lah tuan, satu benda lah. Kita duk dengar dalam hadis Nabi sebut apa? 3 benda yang tak terputus: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, awwaladan salihan yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan keadaan kita. Poin yang ketiga di sini, anak-anak soleh yang doa keadaan kita. Tuan-tuan, berapa ramai yang dalam yang main malam ni masjid ni yang confident kata anak akan doa kat kita? Berapa ramai yang confident 100% kalau kita mati malam ni pun mesti anak kita akan doa punya? Cuma angkat tangan Ustaz, saya nak tengok. Yang confident kalau mati mesti anak doa kita. Sebab apa? Kita nak letak atas apa? Belum tentu tuan. Belum tentu. Dia nak doa kat kita bila dia menghafal Quran mesti doa. Tak, belum tentu. Bila-bila masa Allah boleh lupakan dia kepada kita. Bila-bila masa Allah boleh tarik untuk dia balik. Lepas-lepas sembahyang dia doa, perum dia pun start motor belah. Dia tak doa kat kita. Allah boleh lupakan benda macam tu. Tak ada masalah langsung. Sebab apa? Kita tengok kita hari ni. Bila kali terakhir kita sebut nama khusus mak ayah kita di alam doa kita? Tuan-tuan, bilalah yang main dalam masjid ni saja. Jangan jawab kat saya, tuan-tuan balik, fikir balik. Bila kali terakhir tuan-tuan last kita doa dengan sebut nama dia apa? Kita yang duk main masjid, kita yang duk berasa okey sikit lah. Memang kita ni okey sikit lah daripada tak main langsung. Yang dalam duk main mengaji, dalam kuliah tu ada 30, dalam sebulan 30 kuliah lebih duk ada tuan-tuan. Yang kita duk main, duk telari, duk bersila berjam-jam setiap hari ni pun kadang-kadang terlupa doa ke mak ayah. Habis celah mana anak nak teringat kat kita? Bahasa mudah dia, what you give, you get back. Apa yang kita buat hari ni, kita dapat balik. Tuan-tuan lupa doa kat mak ayah. Tak mustahil untuk Allah lupakan anak kita ni. Nak tak ingat kita ni senang sangat. Tapi tuan-tuan, kalau kita daripada hari ni kita dah mula doa setiap kali lepas sembahyang, imam kita amin amin ya rabbal alamin. Dalam nak bangun salam dengan orang tu kita angkat pula tangan 5 saat, ya Allah, mak ayahku telah meninggal dunia, ya Allah, maka kau lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Syafaatkanlah mereka dengan kebaikan, ya Allah. Jadikan mereka daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau memberikan mereka ini syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kalau dalam dunia mereka telah sibuk dalam mencari dunia sebab nak membesarkan aku, ya Allah, bukan salah mereka, ya Allah.
Dulunya mereka mungkin tidak sempat untuk mereka belajar disebabkan mereka mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Ya dulu sebab mereka tidak sempat belajar, ya Allah, sebab daripada kesibukan mencari duit ini untuk kami, ya Allah. Tuan-tuan, doa kat mereka, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, anak kita siapa pun, anak kita kerja apa pun, anak kita pendidikan cara mana pun, tuan, Allah boleh trigger hati anak ingat kat kita. Allah boleh trigger, tuan-tuan. Dia angkat tangan duk pikat mak dia. Dalam mungkin dia duk buat apa-apa ibadah, tuan-tuan, teringat kat mak dia. Allah boleh datangkan rasa tu. Tapi kita buat dulu. Tapi kalau kita pun tak buat, tuan-tuan, bagilah anak pendidikan tinggi macam mana pun, sampai PhD dalam bidang hadis ke dalam bidang tafsir, tuan-tuan. Tapi kalau kita tak start, tuan-tuan, jangan duk expect tinggi ke anak-anak kita. Nah, lepas tu kita start dulu. Start dulu, tuan. Baru ni saya dengar dalam radio, tuan, Allah, dia cerita tentang dia bernikah dah. Bila menikah, dia seorang lelaki menikah. Dia kata waktu duduk dengan bini dia, dengan anak-anak dulu ni, kira dengan mak ayah ni lebih kurang setahun sekali balik tengok. Nak telefon ni tak ada langsung, nak beli apa-apa kat mak ayah tak ada. Pun nak tanya mak ayah dia nak apa ke tak ada, tanya dia kata. Bagi dia kata terputus dah. Dia kata nak buat apa, nak ambil tahun ni, anak-anak bini ni pun banyak benda dia nak fikir. Dia nak fikir pasal mak pak dia pula. Dia fikir, dia kata macam tu dalam radio ni, telefon ni tanya. Nak cerita dekat DJ ni. DJ tu awal lagi melih mata kita pun tak lepas habis. Dia cerita, dia kata waktu dia sihat apa semua tu dia kata mak ayah dia lebih kurang sungguh dah setahun sekali nak balik pun payah, dia kata. Balik pun dia kata lebih kurang balik tu sekadar syarat nak salam betul belah pula, dia kata. Macam tu dia kata. Allah takdirkan, tuan-tuan, dia lumpuh. Dia kolaps separuh badan ni habis, tuan-tuan. Lumpuh selama berapa bulan, tuan-tuan ni. Dekat setahun dia lumpuh, tuan-tuan, bini lari. Tak tahan, tuan, bini dia kerja berak merata. Dia sebut, dia kata berak merata, dia kata kencing apa semua ni. Cakap tak betul. Anak-anak pakai ikut bini habis. Tinggal dia seorang, tuan-tuan. Lalah siapa main? Mak ayah dia main duduk jaga dia. Dia kata waktu tu mak dia basuh berak dia macam dia kecil balik. Mak dia suap makan, bubong duk buat nak makan apa tanya. Malam-malam tak tidur, dua-dua orang ni, mak dengan ayah tidur sebelah katil dengan dia ni, sanggup lena dalam keadaan terduduk duduk di katil dia. Dia sakit demam, orang tua ni lah bawa naik teksi, tuan-tuan ni, bayar kadang duit, bayar pakai duit pecah. Dia kata, dia tengok tu, dia kata, ya Allah, dia kata seolah-olah Allah datangkan kehidupan dan peluang dua untuk dia. Tuan-tuan, Allah takdirkan lepas dekat 2 tahun tu dia sihat. Dia kata hari ni, dia kata tak ada orang yang lebih dia sayang melainkan mak ayah dia, kata. Hang tak suruh cerita apa pun bab dunia ke apa, tak ada dah melainkan mak ayah. Sebab mungkin Allah datangkan kesempatan tu pada dia. Ni kita ni dan dapat sesuatu juga, mungkin tak dan, tuan-tuan. Buat siap-siap lah. Buat siap-siap. Sayang nak bini tak apa, tuan. Tapi janganlah kita lupa sayang kepada mereka. Tu ya. Jaga buat ukhul walidain ni banyak berlaku kan. Nah, insya-Allah, tuan, balik kita muhasabah balik. Kalau ada benda yang tak betul, kita perbetul itu saja. Bukan kita nak cerita malam ni untuk tuan-tuan meleleh mata, bukan. Tuan-tuan balik fikir untuk kita fikir. Ada salah benda kita perbetul. Ada benda yang mungkin 20 tahun lepas, kadang-kadang hari ni mungkin tak ada salah. Saya rasa hari ni mungkin tuan-tuan clear ke ni? Semua bagus-bagus belakang ni, yang main masjid ni pun satu anugerah dah. Tuan-tuan ingat ramai ni kawasan Taman Kelari berapa ratus rumah. Kalau nak main semua penuh. Tapi Allah bagi kat kita satu nikmat, tiba-tiba malam ni sedap boleh duduk dalam masjid ni, nikmat dah ni. Tapi dalam Allah bagi nikmat kadang-kadang sebab apa, Allah pilih juga. Mungkin tuan, Allah nak betulkan kita dengan cara teguran ni macam ni. Bukan saya cakap saya baik, saya pun ada. Ayah saya ada di belakang mungkin yang main tu. Kita fikir balik dosa sebab saya banyak, tuan. Allahu Rabbi. Zaman kecil kita nak buat lebih kurang, dia meleleh mata sebab kita. Hari ni takkan tak boleh untuk kita pula nak muhasabah untuk kita. Cari balik untuk kita betulkan. Tak suruh tuan-tuan tulis balik, tuan-tuan cium bagi dia, bukan. Tapi cari benda untuk kita betulkan balik. Yang tening balik elok balik. Yang tak betul itu betulkan balik. Kalau setiap hari kadang kita boleh telefon, kalau setiap hari kita Allah, tuan-tuan, dia bukan harap banyak. Dia tak suruh tuan-tuan bagi sebulan 3-4 ribu, tidak. Tapi kalau 10 ringgit pun tuan-tuan huluk dalam 10 ringgit tu, teringat kat dia besar, tuan-tuan, nilai 10 ringgit tu. Dia tak tengok pun pedang kau, tapi bagi tu dia tahu, dia teringat kat dia. Dia tahu kata kita ni sekurang-kurang dalam keadaan kita bagi tu, tuan-tuan, insya-Allah walaupun susah kita boleh teringat kat dia, tuan. Allah lebih doa dia, tuan. Hebat tak mana begitu, dia tak reda, jam tu. Itu je bahasa dia. Tak ada dah. Tak ada nilai kita di sisi Allah. Nah, yang terakhir, tuan-tuan, kata Nabi, wa syahadatu zur aw qaulu zur. Dosa wa syahadatu zur ni saksi-saksi palsu. Nah, saksi palsu ni, tuan, Allah Rabbi, akhir zaman ni berlaku banyak ni. Nah, kes-kes yang Allah SWT dia sanggup bersumpah palsu, saksi palsu. Kadang-kadang kita tengok pada benda tu nampak betul-betul dah serang-terang salah, tapi ada manusia yang sanggup dia menafikan
Dengan dia menyumpahkan pada benda yang tak berlaku, tu dia menafikan. Dia menghakkan pada benda yang batil dan membatilkan pada barang yang hak ni akhir zaman. Kadang-kadang kalau kita baca kes-kes ni, kadang-kadang banyaklah. Yang terbaru tadi saya baca satu statement yang dikeluarkan, satu pendakwaan kebocoran 800 juta daripada petroleum gas ni, dan daripada pengeluaran minyak apa semua ni. Hilang keterisan tu bukan dekat 8 juta, 800 juta tuan-tuan. Bukan nilai yang kecil. 800 juta mereka buat pengiraan tadi. Kalau 800 juta tu convert kepada bantuan untuk banjir sekarang di Sarawak dan sebagainya ni, boleh buat lebih daripada berapa puluh ribu rumah yang berharga RM50,000. Lepas lebih daripada 20-30 biji rumah. Tapi bila hilang macam tu tuan-tuan, dan habis pakat dia tutup mata, pakai 2 kali isu kok lain, tengok kok ni, tengok kok ni. Tuan-tuan, jadi macam tu pula. Dan bila kes tu kita bawa ke mahkamah, dia yang lawan sikit tuan-tuan, pakai kena tukar. Ni hakikat kita dah tengok ni. Tak tuduh mana-mana pihak, tapi inilah hakikat dan realiti yang berlaku. Manusia sampai tak ada rasa takut langsung. Sampai tak ada kau rasa gerun duk fikir dia buat benda tu betul tak betul. Kita tak tuduh dia salah ke apa, tetapi pada hakikat tengok pun tak logik dah. Hak ni hang boleh terlepas, hak ni hang boleh terlepas. Alasan pula keluar alasan yang bodoh-bodoh, kono tak apa, mungkin boleh lepas. Sebab banyaknya wasyahadatu zur au qaulu zur, tapi kena ingat depan Allah tuan-tuan, tak ada satu benda pun yang akan terlepas, termasuk pada barang yang kesekecil daripada besar zarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah kata dah, zarah yang kita buat ni tuan-tuan, zarah ni barang yang tak nampak dengan mata, kena teropong pakai mikroskop baru boleh nampak dia halus pada kuman tak nampak dah. Sampai tera tu Allah boleh cerita kita sampai benda macam tu boleh nampak. Habis yang kita duk buat kerosakan atas muka bumi, kita ambil harta orang, kita tiri hak orang. Hei tuan-tuan, jangan jawab nanti ni. RM1 sekupang kita curi pun tuan-tuan kena jawab. Habis yang sampai dilayan sampai ratus-ratus juta ni tuan-tuan, jenuh lah. Tu je boleh habis. Kadang-kadang malu kita tuan-tuan dengan negara-negara yang bukan Islam. Malu tuan. Kalau kita tuan-tuan kalau belajar di Mesir, mereka banyak bulan-bulan bila musim-musim cuti, dia akan pergi ke Australia, dia pergi ke negara-negara Eropah. Sebab di sana ni tuan-tuan, walaupun negara kafir, tapi dari segi kebajikan rakyat ni jaga sungguh. Jaga sungguh-sungguh ni. Nah, pendidikan percuma di Australia, pendidikan percuma, dia bagi pula train ni hari-hari tertentu cuma dan sebagainya. Kerja sejam kan minimum gaji RM25, 25 duit sana. Duit kita kalau convert lebih kurang 2 kali ganda lebih tuan. Sejam aja RM50. Oh tuan-tuan, kaya lah cerita dia. Sebab sumber tu dia bagi balik. Dan dia kata duduk sana memang cukai tinggi, berapa dekat 20% cukai. Tapi puas hati bayar, dia kata sebab nampak hasil tu nampak. Di Malaysia tuan-tuan, Allah doa lah tuan-tuan. Kita tak tuduh mana-mana orang, kita tak menafikan siapa punya kebaikan, tapi tuan-tuan, siapa yang buat pada perbuatan-perbuatan yang tidak amanah, yang tidak jujur, tuan-tuan, jawab dapat Allah tu saja. Kita doakan semoga Allah lembutkan hati dia, Allah sedarkan balik. Barang dunia dia carilah banyak mana tuan-tuan, berjuta-juta berbilion pun dia tinggal juga. Kita duk tengok dah hari-hari orang mati tuan, dia tak bawa apa pun. Tak bawa apa pun. Sama dengan kita korek lubang pun sama pun, kata dia kaya dalam sikit ke apa, tak ada. Orang kaya kita buat 3 meter. Orang biasa ni kita buat macam 7 kaki tu, tapi kalau dia kaya kita buh dalam sikit. Berapa ada 4 bilion, 4 bilion lagi dalam, kita buh sampai 1 meter dalam. Tak ada tuan-tuan, sama. Luas dia pun sama juga, kita buat orang mati walaupun dia tu seorang yang waktu time dunia ni dia ada pangkat dia besar, dia ada mungkin autoriti, duit dia banyak, dia ada pengaruh yang kuat, sama juga macam orang lain. Ya, tu ingatlah. Nak buat apa-apa tuan-tuan, balik kita fikir balik, aku nak jadi saksi palsu, nak jadi sumpah palsu sampai bila? Sampai bila? Kita nak makan duit daripada duit yang haram sampai bila? Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Takkan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Jaga. Lama mana tuan-tuan? Fikir lama mana tu sudah? Lama mana? 50 tahun, tuan-tuan lah umur 50. Agak-agak boleh sampai 100. Kalau 100, 50 tahun lagi. Nak makan duit haram tu 50 tahun ni. Lu nak tanggung ala akhirat lu, padang mahsyar pun tak selesai. Tak selesai tuan ni. Yang law ni duk alam barzah lagi ni. Orang yang mati dari zaman Nabi Adam sampai ke kita sampai malam ni yang mati tadi duk alam barzah. Tapi ke mana-mana lagi ni. Bila Nabi sebut dalam hadis, bila ditiup sangkakala yang kedua, baru semua manusia dari zaman Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir mati bila berlakunya kiamat, baru dibangunkan menuju ke padang mahsyar. Tu baru cerita padang mahsyar tu lama mana? Wallahu a'lam.
Lepas padang mahsyar, titian sirat pula tak selesai lagi. Titian sirat pula dah peram seorang ni. Lepas titian sirat, mizan pula dah. Allah tuan-tuan, banyaknya dah. Proses transit nak pergi tu sampai nak boleh mizan nak tentu syurga neraka. Tuan-tuan nak tu benar. Dia katakan nak makan 50 ton barang kata dunia daripada hasil curi, tuan-tuan fikir balik. Nak makan 50 ton saja daripada hasil riba, fikir balik. Nah, tuan-tuan, satu je. Itulah tuan-tuan, moga-moga memberikan manfaat tiga benda ni. Balik kita cek balik, moga-moga memberikan manfaat pertemuan kita pada malam ni. Mohon maaf ana sampai tadi duduk di sini pun tak tahu nak cakap benda apa. Tak tahu Allah nak fikir benda apa, kono tak apalah sebut baca pasal ini, moga-moga memberikan manfaat. Mohon maaf kalau ada kurang persediaan. Ana terlupa naknya tadi bila hantar mesej. Syekh hantar mesej ni noh. Hantar mesej ada tengok balik, baru tahu kata di sini. Ada tinggal sebab besok malam ana kosong sebab clash. Itu bagi orang lain, bagi tak apalah, kita boleh rehat nak fikir. Ingatkan malam ni pun kosong. Metri anak ayah nak tanya kata malam ni kajak mana, baru dia fikir balik Masjid Teman Keladi. Masjid Teman Keladi benar. Dekat ni tak apalah, dekat. Jadi boleh kita main terbang pergi juga. Nah, jadi alhamdulillah, moga-moga apa kalau saya cakap tadi ada mungkin kurang banyak tak ada persediaan. Itu kelemahan dia sendiri. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan pada keadaan yang mudah bercakap. Mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara atau terkata pada apa itu kelemahan yang dilakukan, yang moga-moga Allah memaafkan, Allah mengampunkan dosa-dosa saya dan tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir dan dikira sebagai pertemuan kita ni pertemuan yang sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Moga Allah permudahkan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadza wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah, dosa pemimpin kami ya Allah, sama ada yang kami sedari atau kami tidak sedari ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, andai ada perbuatan dosa yang kami buat daripada dosa-dosa yang sebelum ini, yang sekarang dan akan datang, maka Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau mak ayah kami masih hidup, maka izinkan kami berbuat baik kepada mereka ya Allah. Berilah kesempatan kami berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami pernah merosakkan hati-hati mereka ya Allah, menguliskan hati mereka ya Allah, membuatkan rasa marah kepada kami ya Allah, membuatkan mereka mengalirkan air mata sebab kami ya Allah. Maka izinkanlah kami bertaubat kepada mereka ya Allah. Kami mohon kemaafan kepada mereka ya Allah. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka ya Allah. Lunak dan rendahkan suara kami sewaktu kami bercakap dengan mereka ya Allah. Ya Allah, andai kata mereka masih hidup, maka Kau berilah kesihatan yang baik untuk kami membalas balik apa yang telah Mereka buat kepada kami ya Allah. Mereka pernah berhutang sebab kami ya Allah. Mereka pernah bersusah payah sebab kami ya Allah. Mereka pernah untuk dalam keadaan tidak tidur sebab kami ya Allah. Mereka mengambil cuti sebab kami ya Allah. Maka apalah kiranya kami membalas kembali kepada Allah. Ya Allah, kalau mak ayah kami telah meninggal dunia ya Allah, maka Kau permudahkan urusan dunia akhirat bagi mereka ya Allah. Kalau mereka ada hutang sewaktu mereka hidup ya Allah, maka bantulah ya Allah untuk selesaikan hutang tersebut sewaktu kami hidup ya Allah. Ya Allah, kalau waktu mana mereka hidup mereka tidak sempat belajar pada ilmu yang fardu ke atas mereka, maka mungkin asbab daripada sibuknya mencari nafkah untuk kami ya Allah. Kalau sebab waktu mereka hidup mereka tidak sempat bertaubat di atas dosa-dosa yang tertentu ya Allah, maka kami benar-benar memohon kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa-dosa tersebut ya Allah. Ya Allah, bangunkan mereka bersama orang salih dan salihah ya Allah. Ya Allah, jadikan Kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah, ringankanlah azab mereka ya Allah. Kau jadikanlah mereka di antara seorang yang layak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan redha daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang hadir pada malam ini yang sakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang jahil, maka berilah kefahaman ilmu kepada kami ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang masih lagi melakukan pada perbuatan maksiat, zina, meninggalkan salat, makan harta yang haram, terlibat dengan rasuah dan riba, maka izinkan kami semua bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan memutuskan hubungan silaturahim, maka hubungkan kembali sama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan dan puan maklum, malam ni kita buat jualan minyak zaitun untuk kita nak cari dana untuk pengajian ke Mesir. Kalau tuan-tuan yang nak menyumbang, boleh kita buat sebotol RM10, botol kecil-kecil tu. Untuk siapa yang mungkin berhajat nak try, nak mula dulu ke apa, tak apa ambil. Yang tak ada duit ambil je, tak apa dulu insya-Allah. Yang nanti bila teringat bayar.
RM10 kita buat botol kecil-kecil saja. Sebab Najib pun dah umum nak kecilkan skop, kita kecil juga lah. Jadi bakat-bakat kita buat bantu, duit tu kita akan sumbang, sebab tu memang minyak yang diperpus daripada Mesir untuk kita buat jualan macam ni lah. Saya cuma packaging balik je bagi botol kecil-kecil. Bakat-bakat nak beli insya-Allah di belakang nanti dia akan buka meja tu insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Sekian dari taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.